Sahaja persoal, Nadir An-Nuri dedah cara tim Abid Liu di Gaza, tapi akui tak pernah iri hati, cuma kongsi teguran kasih sayang. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Memeluk melibatkan misi kemanusiaan ke Gaza oleh pendakwa Ustaz Abid Liu terus hangat diperkatakan rakyat negara ini. Terbaru, rakyat Malaysia tinggal di semenanjung Gaza. Muhammad Nadir An-Nuri Kamaruzaman atau lebih dikenali sebagai Nadir An-Nuri hampir membuat penjelasan panjang berhubung hal itu menerusi saluran telegram miliknya. Menurut Muhammad Nadir yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia, dia tidak menyimpan perasaan iri hati terhadap Abid, pun menjadikan perkongsian itu sebagai satu iktibar dan pendoman untuk semua pihak. Imbas Muhammad Nadir, ia cukup gembira sejurus dikabarkan mengenai rancangan Abid untuk menyalurkan bantuan di Gaza dan turut membantu mereka dengan kertas kerja, namun dia tidak mendapat sebarang maklum balas beberapa hari kemudian. Semasa tim EL Abid Liu di Kahira, saya cuba beberapa kali untuk berhubung dengan tim EL untuk mendapatkan perkabaran, tetapi tiada sebarang maklum balas, sehingga rakyat Malaysia dan media menjadi risau tentang kehilangan hero Malaya. Selama sebulan tim EL terus sepi, timbul pelbagai spekulasi keselamatan terancam dan sebagainya, walaupun hakikat ia jauh dari kebenaran. Rakan-rakan di Kahira memaklumkan tim EL masih di bilik hotel, boleh pergi bersiar-siar di kawasan pelancongan Hussein dan melawat piramid, seperti pos oleh pembantu pribadinya sambil menunggu usaha agar diberi kebenaran memasuki ke Gaza, dakwanya. Bercakap atas pengalamannya sendiri, Muhammad Nadir mengakui terkejut apabila pasukan Abid Liu membeli barangan bantuan sebanyak 4 lori di Mesir, sedangkan ia boleh dibeli di Gaza. Kata Muhammad Nadir, dia tak pernah menyimpan perasaan iri hati terhadap Abid. Sebelum ini, saya pernah maklumkan kepada media bahawa cara terbaik untuk memberi bantuan ke bumi Gaza adalah dengan pembelian barangan keperluan di dalam pasaran tempatan di Gaza, kerana terdapat banyak kebaikan yang boleh dimanfaatkan terus kepada masyarakat yang memerlukan. Banyak pengalaman-pengalaman NGO seluruh dunia cuba untuk memasuki Gaza dengan membawa barangan-barangan keperluan dalam bentuk perubatan dan makanan sehingga tersadai dan terbiar, malahan tamat tempoh serta tak boleh digunakan. Akhirnya, berlaku pembaziran yang amat dahsyat. Panggil saya untuk memberi teguran manja sedikit berkaitan bantuan yang ingin disampaikan ke Gaza. Salah ertikan dan ditafsirkan oleh sebahagian pihak bahawa teguran itu bermakna saya mahukan bantuan sampai melalui saya. Lain-lain pula timbul di mata masyarakat bagaimana barang-barang yang sudah dibeli di Kairo Kahira tersebut. Adakah bantuan ini sudah berjaya masuk? Setahu saya ia masih lagi tersadai di Mesir berserta bantuan-bantuan lain yang tidak dibenarkan masuk lagi pun. L yang duduk di sebelah langsung tak menegur, tak menghulurkan tangan untuk bersalam dan barangkali kerana kepenatan tergesa-gesa untuk bangun semula. Bukankah ia satu pembaziran? Saya menyeru pihak tim EL untuk berani tampil memberi pencerahan dan penjelasan supaya tidak timbulnya bibit-bibit fitnah lain, tulis Muhammad Nadir lagi. Dalam penjelasan itu, Muhammad Nadir menafikan dakwaan kononnya dia dengki dengan Abid, sebaliknya cukup mengalu-alukan kehadiran beliau. Dakwanya, Abid yang duduk bersebelahan dengannya langsung tak menegur maupun menghulurkan tangan untuk bersalam. Jam 2 pagi, kami dimaklumkan rombongan sudah melepasi sempadan Rafah sebelah Mesir dan akan masuk ke Gaza. Perasaan ketika itu seronok bukan kepalang. Saya ditolak wakil Kementerian Luar berada di barisan hadapan menyambut rombongan, dan apabila turun dari bas, sebahagian tim bersalaman sedangkan separuh lagi termasuk EL berjalan jauh daripada saya. Tidak ada sepatah kata pun dituturkan oleh seluruh tim kepada saya melainkan pengawal keselamatannya yang terus menegur dan membisik ke telinga saya, "Awak orang Malaysia kan? Jangan buat live ya?" Dan terkejut. Ketika itu saya menyadari kehadiran saya tidak disenangi. Saya berjalan di belakang rombongan, cuba menjauhkan diri, tetapi apabila EL diminta duduk di kerusi VIP, wakil Kementerian Luar memanggil saya dan meminta saya duduk di sebelahnya. Saya menolak kerana tidak mahu menimbulkan situasi tidak selesa, tetapi setelah dipaksa, saya akur. EL yang duduk di sebelah langsung tak menegur, tak menghulurkan tangan
untuk bersalaman dan barangkali kerana kepenatan tergesa-gesa untuk bangun semula. Mereka bangun untuk solat dan saya memerhatikan dari jauh, cuba memahami apa yang sedang berlaku, ujarnya. Dakwa Muhammad Nadir, tindakan pasukan AB yang masuk ke Gaza dengan membayar kepada sebuah syarikat dengan harga tinggi ternyata memberi kesan kepada badan bukan kerajaan NGO yang lain. Selama 8 tahun sebelum ini, katanya, semua NGO masuk ke Gaza melalui Rafah dengan melalui NGO Mice of Smiles dengan jumlah maksimum 200 ke 300 orang sahaja dalam setahun. Kaedah ini telah diamalkan oleh semua NGO yang telah berjaya beberapa kali keluar dan masuk ke Gaza. Kenapa kaedah tim EL memberi kesan besar kepada NGO lain? Kerana kalau sebelum ini, banyak NGO boleh masuk melalui cara lama bersama Mice of Smiles. Kini, mereka terpaksa menggunakan cara baru dengan membayar kepada syarikat harga yang tinggi. Syarikat hala bukan rahsia untuk penduduk Gaza. Khidmat tersebut boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang mampu membayar kosnya, iaitu $1,200 RM5,076 seorang untuk orang tempatan bagi perjalanan masuk dan keluar ke Gaza, dan dengan bayaran tersebut akan mendapat layanan istimewa tanpa perlu berhenti di banyak checkpoint dan berhenti di bottleneck menerentas terusan Swiss yang biasanya mengambil masa 2-3 hari untuk dilalui, ujarnya. Muhammad Nadir turut menyeru pasukan AB agar berani tampil memberi penjelasan mengenai beberapa perkara yang disebutnya demi mengelakkan fitnah berpanjangan dalam kalangan netizen. Pada penghujung tulisannya di Telegram yang disertai lebih 260,000 pengikut itu, Muhammad Nadir turut mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang membaca.